Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Darul Zafri dan bersama saya yang menemani saya Ahmad Zaki dalam rancangan forum perdana pada hari ini. Jadi pada hari ini kita didapati dan kita dimaklumkan bahawa kita akan bersama dengan dua tetamu istimewa kita sebagai seorang panel. Jadi selebihnya saya akan serahkan kepada Zaki untuk memperkenalkan ahli panel kita. Jadi silakan Mak Zaki. Terima kasih Darwish. Di sini saya akan memberikan pengenalan yang tentang tajuk yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu kelebihan dan kekurangan media massa bagi masyarakat Islam kini. Media massa merupakan satu platform di mana seseorang itu boleh berhubung dengan seseorang yang lain tanpa perlu berjumpa. Media massa juga merupakan satu platform di mana seseorang itu boleh mendapat hiburan untuk dirinya seperti mendengar lagu di radio, menonton filem di televisyen dan melayari laman sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Media massa juga terlibat dengan media cetak seperti akhbar, buku, risalah dan komik. Papan iklan, tanda atau kenyataan yang berada di dalam stadium sukan, kedai dan bas merupakan salah satu media massa juga. Disebabkan ini, media massa dapat mencapai khalayak yang besar seperti seluruh penduduk negara. Seperti yang kita tahu, media massa boleh disasarkan kepada kelompok. Maksud saya tentang kelompok itu ialah perbezaan peringkat umur. Contohnya, media massa akhbar boleh disasarkan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Ini kerana kita jarang lihat mereka yang berumur 60 tahun ke atas menggunakan media massa internet. Oleh kerana ini, di dalam forum ini kita akan membincangkan kelebihan dan kekurangan media massa kepada masyarakat Islam kini bersama Dr. Azril dan Ustaz Mukris. Silakan Dr. Azril dan Ustaz Mukris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zaki atas jemputan ini. Suka saya mendengar tajuk yang dibincangkan hari ini kerana ia menggambarkan keadaan pada masa kini. Jadi, tanpa buang masa, marilah kita teruskan. Dari perspektif saya, antara kelebihan dan kesan positif dari sosial media kepada umat Islam kini ialah yang pertama sekali dan yang saya rasa paling obvious kegunaannya ialah ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Menurut Islam adalah wajib bagi kita sebagai umat Islam mengeratkan hubungan silaturahim ini, tidak kiralah hubungan jarak dekat maupun jarak jauh. Antara contoh aplikasi yang dapat membantu perkara ini ialah yang saya rasa semua orang dekat Malaysia ni pun guna dan ianya common sebagai aplikasi di Malaysia, iaitu WhatsApp. Saya rasa semua orang guna aplikasi ini untuk berhubung antara satu sama lain. Seterusnya ialah media massa dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan pengetahuan oleh pelbagai golongan manusia. Ini menjadikan media massa sebagai satu platform pembelajaran yang sangat bagus. Cari sahaja di Google, dah dapat apa yang kita nak. Semudah tu nak cari maklumat dan informasi pada pasca kini. Ya tak? Juga kelebihan media massa ialah ia berupaya dan boleh digunakan sebagai medium untuk masyarakat bersuara ataupun melemparkan suatu pendapat. Cara ini bagi saya agak berkesan untuk dilakukan kerana makin ramai orang yang aware akan suara rakyat melalui platform media massa ini, terutamanya wakil rakyat. Kita melemparkan suara kita untuk didengari dan platform media massa ini sangat sesuai untuk orang-orang di luar tu dengar apa yang kita nak sampaikan. Jadi saya rasa ianya sangat berkesan. Dan kelebihan yang terakhir yang saya dapat bincangkan hari ini ialah media massa juga merupakan platform sebagai media hiburan. Asyik nak serius je tak berapa bagus juga. Fitrah manusia kita perlukan hiburan juga. Hiburan dalam Islam juga merupakan sesuatu yang harus. Walau bagaimanapun janganlah kita terlebih berhibur sampai lupa daratan. Kenal batas kita. Jadi saya rasa itu sahaja kelebihan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Marilah kita teruskan dengan keburukan media massa ini kerana yang baik pasti ada buruknya.
Jadi saya serahkan kepada Ustaz Muklis untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator kerana bagi saya peluang untuk bercakap pada malam ini. Seperti mana yang telah dihuraikan oleh penceramah Azril sebentar tadi tentang kebaikan media massa terhadap umat Islam. Namun, setiap perkara ada benda dan baik buruknya. Pada zaman kita, ramai individu yang menyalahgunakan platform media untuk menyebarkan fitnah. Di mana yang kita tahu terdapat pelbagai agenda yang dibawakan oleh anasir-anasir luar untuk menjatuhkan agama kita sendiri. Okey, sebagai contoh yang ketara, media sosial digunakan sebagai platform untuk menyebarkan fitnah. Sama ada fitnah terhadap agama, fitnah terhadap negara, fitnah terhadap keluarga dan fitnah terhadap diri sendiri. Hal ini kita dapat lihat apabila masyarakat sekarang hanya menggunakan satu klik sahaja untuk menyebarkan segala fitnah seluruh dunia. Hal ini amat mendukacitakan kepada sesetengah pengguna kerana terdapatnya pelbagai hadis-hadis palsu, pelbagai salah erti tentang Al-Quran dan hadis. Ada juga sesetengah orang yang menggunakan agama Islam sebagai pemuas nafsu sendiri. Hal ini amat membahayakan bagi sesetengah umat Islam, terutama sekali pada kaum Hawa. Kerana mereka adalah insan yang lebih cenderung untuk terpengaruh dengan perkara-perkara fitnah seperti zaman kini. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika datangnya zaman kemunculan Dajjal, ikatlah isteri dan anak kamu di rumah. Ini kerana wanita adalah secantik-cantik perhiasan dan juga wanita boleh menjadi seburuk-buruk fitnah. Seterusnya adalah media sosial merupakan satu platform untuk kaum Hawa, kaum wanita, tak kisah lelaki dengan perempuan, untuk menayangkan aurat dia sendiri. Hal ini amat menggerunkan kerana kita tidak tahu bila ajal kita datang. Bayangkan, kita keesokannya datang ajal kita. Kita tak sempat nak delete gambar-gambar yang tidak menutup aurat, dan kita pergi dalam keadaan salim. Hal ini kerana dosa menayangkan aurat di khalayak ramai merupakan salah satu dosa yang akan terus mengalir apabila kita telah sampai ajalnya. Oleh itu, saya menyeru untuk kaum Hawa di luar sana, sebelum memuat naik sesuatu gambar ataupun benda yang mampu mengaibkan kita, tolong pastikan tiada aurat yang telah ditayang. Hal ini amat menggerunkanlah bila kita kena kat keluarga kita sendiri, amat menggerunkan. Oleh itu, saya menyeru kaum Hawa dan kaum Adam, sebelum memuat naik sesuatu perkara di media sosial, tolong fikir dua kali sebelum jadi apa-apa dekat kita. Kita tidak tahu betapa bahayanya dunia sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap kita. Kita tidak tahu sama ada selepas ini kita akan dirogol, disamun, apa semua. Kita tidak akan tahu. Jadi, dengan langkah-langkah ini dan tidak mudah percaya akan kata seseorang sedangkan dia menggunakan nama agama sekalipun, jangan sesekali percaya, kerana dunia sekarang sangat ramai yang menggunakan agama sebagai pemuas nafsu. La taqrabuz zina. Itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk mencegah zina daripada berlaku, iaitu jangan mudah percaya orang. Kita tidak boleh halang untuk orang merogol. Mungkin kita boleh tangkap orang tu, tapi merogol ni tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kita tangkap seorang ada lagi. Apa yang kita perlu buat? Kita muhasabah diri, buatkan iman dalam diri dan menerokai sedikit sebanyak tentang ilmu agama. Hal ini bukan perkara sia-sia kerana memberi manfaat terhadap masa depan. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah. Okey, saya serahkan pada Tuan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel dan kepada semua yang menonton forum kami. Jadi yang baik semua datang daripada Allah, manakala yang mana kurang dan ada silap semua datang daripada saya. Jadi Assalamualaikum, kita berjumpa lagi
Terima kasih semua. Assalamualaikum.